Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Intan Atirah binti Muhammad Latif. Nombor matriks 2020873988 dari kelas RAT 110-3C. Saya akan memulakan perbentangan yang bertajuk Elemen Saintifik dalam Penyembelihan. Konsep penyembelihan atau zabiha dalam Islam telah menetapkan garis panduan penyembelihan yang baik dan teliti. Pemahaman mendalam tentang kaedah penyembelihan yang menepati hukum syarak amat penting kerana ia berkait rapat dengan faktor mental dan kesihatan. Sembelihan adalah untuk mematikan haiwan dan menghalalkan dagingnya. Menurut bahasa, penyembelihan adalah tayyib, iaitu mengelokkan. Maksud yang kedua ialah tadmin, mempunyai makna menyempurnakan, iaitu menyempurnakan apa yang diharuskan dengan cara sembelihan. Sembelihan juga adalah salah satu kaedah untuk mematikan atau mencabut nyawa haiwan yang halal dengan menggunakan alat tajam untuk memotong urat halkum dan urat marih dengan niat kerana Allah. Hukum sembelihan adalah wajib dan binatang yang mati tanpa disembelih adalah dianggap bangkai, najis dan haram dimakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, mati dipukul, mati jatuh dari tempat tinggi, mati ditanduk, mati dimakan binatang yang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya dan yang disembelih atas berhala. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Seterusnya, saya akan membentangkan isi yang pertama, iaitu alat penyembelihan. Disyaratkan alat menyembelih hendaklah dari benda yang tajam yang boleh memutuskan urat halkum dan marih, iaitu kedua-dua urat besar yang ada di kerongkong binatang. Alat yang hendak digunakan untuk menyembelih binatang perlulah dibuat daripada besi seperti pedang, pisau, anak panah dan tombak, atau daripada timah, tembaga, emas, perak, kaca atau batu yang tajam. Islam mengajar supaya sembelihan dilakukan dengan pisau yang tajam bagi memotong bahagian leher untuk memutuskan dua urat utama dan urat marih. Setiap benda yang boleh memotong urat-urat leher dan mengalirkan darah sama ada berupa besi, batu, sembilu atau kaca dan seumpamanya adalah halal digunakan untuk menyembelih kecuali kuku, tulang dan gigi. Hal ini kerana ia adalah juzuk dari anggota manusia yang dihormati. Penyembelihan dengan menggunakan gigi, kuku atau tulang tidaklah halal kerana ianya tidak diakui sebagai alat yang boleh digunakan untuk melakukan sembelihan. Maka diharamkan memakan daging haiwan yang disembelih dengan gigi, kuku atau tulang. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada sesuatu. Oleh itu, jika kamu membunuh, maka perbaikilah cara membunuhnya. Dan apabila kamu menyembelih, maka perbaikikanlah cara menyembelihnya. Dan tajamkanlah pisaunya serta selesaikanlah haiwan sembelihnya itu. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, sewaktu hendak menyembelih binatang, pisau yang digunakan mestilah tajam. Hal ini kerana pisau yang tumpul akan menyeksa binatang yang disembelih kerana susah untuk memutuskan urat marihnya. Sabda Rasulullah SAW, dan apabila kamu menyembelih, maka lakukan dengan baik dan hendaklah kamu menajamkan alat sembelihnya supaya sembelihan rasa rehat, tidak terlalu sakit. Riwayat Imam Muslim. Selain itu, sunnah Nabi Muhammad SAW juga menegaskan adalah tidak wajar seseorang penyembelih menajamkan pisaunya di depan haiwan yang akan disembelih atau menyembelih seekor haiwan itu di depan haiwan lain. Seterusnya, saya akan serahkan kepada ahli seterusnya, iaitu Nur Ainul Yakin, untuk membentangkan isi seterusnya. Seterusnya adalah syarat penyembelihan binatang. Hal ini merujuk kepada umur seekor binatang yang disembelih. Umur seekor binatang yang hendak disembelih memainkan peranan yang sangat penting dalam Islam. Justru antara haiwan yang boleh disembelih mengikut umur adalah seperti unta 6 tahun, lembu dan kerbau 3 tahun, kambing 3 tahun dan biri-biri 2 tahun atau setelah berganti gigi berumur 6 bulan. Umur memainkan peranan yang penting kerana daging binatang lebih lembut dan enak apabila disembelih pada umur yang diharuskan seperti yang nyatakan di atas. Selain itu, jika binatang belum termasuk dalam umur yang telah disebutkan, maka dianggap tidak sah untuk disembelih. Seterusnya, syarat lain sah sembelihan adalah wajib diputuskan urat semasa binatang disembelih adalah urat halkum, iaitu salur pernafasan, dan urat marih, iaitu salur makanan dan minuman. Mazhab Syafi'i berpendapat hanya diwajibkan untuk memutuskan dua jenis urat, iaitu urat halkum dan urat marih sahaja.
Namun sunat hukumnya memutuskan dua urat salur darah yang berada di kanan dan di kiri leher binatang yang disembelih bagi mempercepatkan kematiannya. Hal ini bertujuan mematikan haiwan dan menghalalkan dagingnya untuk dimakan. Ini berbeza dengan sembelihan dengan agama lain. Sembelihan mereka juga bertujuan untuk mematikan haiwan tetapi tidak menghalalkan dagingnya. Selain itu, kita juga boleh dapat lihat daripada hadis, iaitu hadis daripada Al-Bara daripada Rasulullah SAW, 4 perkara yang menyebabkan binatang tidak sah untuk disembelih, iaitu binatang yang jelas buta sebelah mata, penyakit yang nyata, jelas temping dan terlalu kurus. Hal ini kita dapat lihat bahawa antara ciri-ciri binatang yang tidak sah untuk disembelih. Binatang yang tidak halal dimakan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu haiwan darat dan haiwan laut. Semua haiwan darat dihalalkan untuk orang Islam kecuali seperti babi dan keturunannya dan anjing. Serta binatang yang tidak halal disembelih mengikut hukum syarak adalah binatang yang bertaring dan menggunakannya untuk mencakar dan membunuh, iaitu haiwan-haiwan buas seperti harimau, beruang, gajah dan seumpamanya. Tambahan pula, burung yang mempunyai kuku pencakar atau memakan secara menyambar seperti burung helang, gagak dan sebagainya. Binatang yang diperintahkan oleh Islam untuk membunuhnya ialah seperti cicak, kalajengking dan lain-lain. Selain itu juga, binatang yang dilarang dalam Islam membunuhnya adalah seperti semut dan lebah. Haiwan yang hidup dua alam, iaitu di air dan di darat seperti katak, kura-kura dan kura-kura tidak boleh dimakan dan haram. Yang kedua adalah haiwan laut. Pada hakikatnya, semua haiwan laut hanya hidup dalam air sahaja dan adalah halal bagi orang Islam, kecuali semua jenis haiwan laut yang mengandungi racun serta semua jenis haiwan laut yang boleh memabukkan jika dimakan dan semua jenis haiwan laut yang boleh mendatangkan kemudaratan atau bahaya kepada kesihatan masyarakat. Akhir sekali adalah jenis sembelihan yang terbahagi kepada 5, iaitu sembelihan biasa, sembelihan wajib dam, sembelihan sunat korban, sembelihan akikah dan sembelihan nazar. Di samping itu, saya akan menyerahkan kepada saudari Nur Eni Syahira untuk membentangkan isi atau kesimpulan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Eni Syahira binti Muhammad Ishak. Nombor matrik 2020849162 dari kelas RAT 1103C akan meneruskan isi seterusnya, iaitu teknologi stunning dalam penyembelihan. Stunning adalah satu kaedah untuk memengsankan haiwan sebelum disembelih. Ia memudahkan proses penyembelihan terutama dalam skala yang besar. Ada beberapa kaedah stunning, antaranya stunning mekanikal, stunning elektrik, stunning angin dan pelarian water stunner. Selain itu, kaedah stunning jenis penetratif, captive boat dan non-penetrative captive boat, iaitu mushroom head gun, adalah haram dan tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan kematian haiwan. Hanya kaedah kejutan elektrik, iaitu electrical stunning, sahaja dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut, iaitu stunner yang digunakan adalah jenis kejutan di kepala sahaja, iaitu head only stunner. Kekuatan arus elektrik hendaklah dikawal, tidak boleh melebihi had yang ditetapkan, iaitu antara 0.75 ampere untuk kambing, 2.0 ampere untuk lembu, dan tempoh masa aliran elektrik ialah antara 3 hingga 6 saat dan perlu dikawal oleh petugas muslim yang bertauliah. Stunning elektrik yang digunakan ke atas haiwan sebelum proses penyembelihan akan mengakibatkan seekor haiwan itu lali atau pengsan. Ketika haiwan ini pengsan dan tidak bergerak, ia akan disembelih sehingga mati. Saat haiwan ini pengsan adalah dikira saat hayat mustakirah bagi haiwan tersebut. Dan ini ialah yang dikatakan ihsan buat haiwan. Di dalam Islam, kaedah ini dibenarkan dengan syarat ia tidak mencederakan haiwan, contohnya dengan memecahkan tengkorak dan tidak menyebabkan haiwan mati secara terus. Kaedah ini biasa dilakukan ke atas haiwan ternakan yang besar seperti lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Berbeza dengan cara sembelihan dalam Islam, iaitu sembelih zabihah ialah potong leher atau kerongkong dan salur udara dan saluran darah leher, tetapi ia tidak merosakkan saraf tunjang, iaitu spinal cord. Jika saraf ini rosak, saraf yang bersambung pada jantung akan putus dan berlaku serangan jantung yang menyebabkan kesakitan yang
amat sangat pada binatang. Zabihah akan mengeluarkan darah yang banyak. Jika leher dipotong, jantung masih berdenyut dan binatang tidak mati serta-merta. Ini akan lebih menyeksa binatang yang disembelih. Daging sembelihan yang disembelih dengan cara Islam akan kekal segar lebih lama berbanding dengan kaedah sembelihan lain. Daripada hasil kajian tersebut, Profesor Schulz dan Dr. Hazim menyimpulkan bahawa kaedah sembelihan Islam adalah yang terbaik kerana lebih bertimbang rasa. Manakala, amalan mengenakan kejutan elektrik ke atas haiwan pula seperti yang diamalkan oleh Barat mendatangkan kesakitan yang amat sangat pada haiwan. Kesimpulannya, penyembelihan dilakukan untuk membezakan antara daging halal dan haram dan juga untuk memastikan binatang yang disembelih tidak terseksa berbanding dengan cara lain. Ini menunjukkan agama Islam adalah rahmat untuk semua hidupan di atas muka bumi ini. Walaupun kepada haiwan yang bakal disembelih, seperti yang kita ketahui daripada kajian saintifik, cara haiwan mati tanpa disembelih dengan teknik penyembelihan Islam boleh menyebabkan darah bertakung di dalam daging haiwan tersebut. Darah adalah medium untuk bakteria membiak. Apabila manusia makan daging, ia boleh menyebabkan jangkitan kuman. Allah melarang kita memakan daging yang haram seperti bangkai, iaitu haiwan yang tidak disembelih, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih atas nama selain dari Allah. Hal ini membuktikan bahawa penyembelihan Islam adalah yang terbaik. Sekian, terima kasih.